Kita beralih ke Sarawak dengan fokus nasib 8 keluarga di Bau yang terlibat dengan kejadian puting beliung semalam. Perincian lanjut terus bersama Buma Wain. Silakan Buma. Ya, betul Saki. Di Bau, 6 buah rumah di Kampung Opar separa musnah ekoran kejadian puting beliung yang berkelajuan lebih 300 km sejam membadai Kampung Terbabit petang semalam. Kejadian yang berlaku kira-kira pukul 6.30 petang itu memaksa seramai 28 orang dari 8 buah keluarga dipindahkan ke Balai Raya Kampung berkenaan. Bagi salah seorang mangsa, Daib Nigop, beliau hanya mampu melihat siling dan atap rumahnya sudah diterbangkan angin. Semua anak saya dah, tapi anak dalam rumah, dia menyorok dalam rumah, saya keluar. Saya mau tengok apa benda yang bunyi-bunyi kakung. Tengok dia macam tu, tahu puting beliung. Tapi itu dah lama lah. Lepas tu dia hilang. Berapa lama kejadian? Kurang lebih 15 minit. Rumahnya antara yang paling teruk musnah dalam kejadian tersebut. Selain beliau, 60 lagi penduduk di Kampung Terbabit turut sama-sama melalui detik cemas itu. Prihatin dengan kesusahan penduduk, Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sujang telah memperuntukkan bantuan kilat sebanyak RM9,000. Untuk meringankan sedikit beban mereka yang telah terlibat dengan bencana ini. Yang selebihnya akan dibantu oleh pihak kerajaan negeri, di mana kita akan menggunakan yang pertama dia bantuan di bawah Jawatan Kuasa Bencana Negeri untuk rumah yang terjejas teruk, dan selain daripada itu kita akan gunakan juga di bawah PPMRS, di mana kita akan gunakan peruntukan tersebut untuk membaiki rumah-rumah yang telah terjejas tadi. Terdahulu, Billy melawat kawasan Terbabit bagi melihat sendiri kerosakan dan kemusnahan yang dialami penduduk kampung. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan penduduk supaya sentiasa berwaspada dengan perubahan cuaca ketika ini. Pelantikan sebagai Menteri Muda Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2 disifatkan sebagai satu amanah dan tanggungjawab yang besar untuk berkhidmat kepada rakyat Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Pelawan, Michael Ting Ming Ti berkata, beliau akan memberikan komitmen penuhnya dalam memenuhi peranan dalam kabinet selain bekerja rapat dengan rakan-rakan kabinetnya yang lain. Michael Ting juga meluahkan rasa terujanya di bawah pimpinan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian yang juga Presiden Parti beliau. Michael Ting yang berjaya menumbangkan timbalan pengerusi DAP Sarawak David Wong pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak lalu, turut berharap untuk menjadi seorang yang cepat belajar di bawah bimbingan dan arahan menteri dalam menjalankan tugas di bawah kementerian untuk manfaat dan kepentingan rakyat. Beliau menerusi hantaran di laman Facebooknya juga mendedahkan dengan latar belakang beliau dalam bidang perundangan, beliau berhasrat membantu kementerian menyemak beberapa ordinan berkaitan yang memerlukan kemas kini untuk memenuhi keperluan semasa dalam komuniti. Michael sekali lagi mengucapkan penghargaan kepada pengundi di Dun Pelawan kerana meletakkan beliau di platform baru ini ke arah mengorak langkah dalam merealisasikan manifesto kempennya, iaitu membina Pelawan baharu untuk Sibu yang lebih baik. Kebakaran rumah panjang merekodkan peningkatan 2 kes pada tahun lepas berbanding tahun sebelumnya. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman, sebanyak 18 kejadian berlaku di seluruh negeri melibatkan 178 pintu dengan 5 kes tersebut masing-masing berlaku di Miri dan Bintulu. Datuk Khairuddin mendedahkan daripada jumlah tersebut sebanyak 292 pintu rumah panjang berjaya diselamatkan. Manakala kes serangan buaya bagaimanapun menyaksikan penurunan 1 kes berbanding 9 kes pada tahun 2020 dengan 8 daripadanya maut. Kes orang hilang pula merekodkan 37 kes pada tahun lepas berbanding 50 kes pada tahun 2020. Sementara itu, Bintulu merekodkan kes orang hilang tertinggi dengan 8 kes tahun lalu. Beralih ke statistik panggilan kecemasan, Datuk Khairuddin berkata tahun 2021 merekodkan peningkatan hampir 40% iaitu 14,054 kes berbanding 9,386. Daripada jumlah tersebut, 1,975 merupakan kes kebakaran meningkat 19% dari tahun 2020.
Panggilan penyelamatan juga meningkat 12.59% menerusi 8,331 kes pada tahun lepas, manakala pada tahun sama panggilan tugas-tugas khas juga meningkat ketara iaitu 161.78% dengan jumlah panggilan 3,740. JBPM juga menerima sejumlah 7 panggilan palsu pada tahun lepas iaitu penurunan 2 kes pada tahun 2020. Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang lelaki yang dilaporkan terjatuh dari bot di Sungai Niah semalam masih diteruskan setakat pukul 3 petang tadi. Menurut Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Miri, Lau Po Kiong, lelaki terbabit dikatakan terjatuh selepas bot yang dinaiki terlanggar batang pokok terapung di sungai berkenaan. Lu mendedahkan kejadian berlaku melibatkan mangsa yang dikenali sebagai Abdul Wadud Dayan Sastri, 42 tahun, semasa keluar memancing bersama adiknya. Menurut adik mangsa, semasa bot terlanggar batang pokok terapung itu, adik mangsa menoleh ke belakang mendapati abangnya telah terjatuh. Cubaan menyelamat dibuat namun gagal. Op SAR disambung hari ini selepas ditangguh pukul 6.55 petang semalam kerana cuaca gelap. Seekor buaya sepanjang 2 meter ditangkap penduduk kampung bersama Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA di Kampung Sepauh malam tadi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri menyatakan buaya tersebut ditemui di dalam parit di kampung tersebut kira-kira pukul 10.45 malam. Anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Betong kemudian bersama pasukan rela dan penduduk kampung menarik buaya ke atas seterusnya mengangkat ke dalam kenderaan pacuan 4 roda. Reptilia tersebut kemudian dibawa ke BBP Betong untuk diserah kepada pihak Sarawak Forestry Corporation Kuching. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Saki di Angkasa Puri. Silakan Saki.